Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita tengok yaitu ayat 30 suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada ketika Allah berfirman, sini ni pada ketika maknanya pada Tuhan nak cerita, nak royak usul asal manusia. Usul asal manusia. Jadi kita kena boleh jawab 3 perkara kan. Pertamanya al-insan. Apa dia insan? Apa dia manusia? Bila kita sebut definisi atau orang panggil ta'rif manusia ni, kita kena boleh jawab kata kita ni gapo? Usul asal daripada mana? Dan tugas kita dan apa dia kita, dan kita kena gimana pula. Orang ni orang panggil tugas insan. Kita kena jawab boleh. Sebab itulah Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan dalam Quran ini, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawapan. Tuhan berjawab dah. Nak kita tahu, nak ada tipai, panggil sumber tepat usul asal mari di mana tu kena tahu.
Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu benda ni orang panggil kita tak menentu arah. Kalau kita tak tahu kata kita ni siapa, maknanya kita tak kenal diri kita. Pentingnya kita kena mengerti diri kita, kita kena kenal diri kita. Sebab tu Tuhan sebut tentang manusia ni jelas dalam Quran. Bukan sekadar kata Tuhan sebut hanya witahu kata jadi daripada air mani pada tanah pada air mani saja, tapi juga usul asal manusia. Ketika Allah Ta'ala jadikan manusia dalam syurga dan usul asal daripada tanah dan tugas dia, semua tu Tuhan tahu belak. Tuhan ajar cerita usul asal kita, nak kita kenal sungguh diri kita. Man arafa nafsah, siapa hak kenal diri dia, arafa rabbah, dia kenal Tuhan dia. Nak kenal diri kita, kata kita ni siapa, nak pergi di mana, apa tugas kita. Soalan-soalan ni, adakah kita hidup di atas dunia ni tugas kita makan misal? Adakah tugas kita cari harta? Adakah tugas kita, apa tugas kita hak sungguh? Dan kita kena ingat bahawa kita beranak jadi manusia ni, hidup celak mata tengok dunia ni ialah dengan paksa. Tuhan paksa, Tuhan bangkap kita suruh tubik, dan mati kita pun paksa juga. Tak ada pilihan. Tugas kita tu apa dia bila kita mari di dunia. Sebab tu pertamanya kita kena tahu kata kita saat ni siapa. Bila tahu kata siapa ni, kita kena tahu pula daripada mana, tugas gapo, nak pergi ke mana. Semua saat ni tu kena boleh jawab. Yang keduanya panggil al-hayat. Kita kena erti juga mana al-hayat, mana hidup. Hidup ni apa dia hidup? Hidup ni makan minum ya kah? Hidup saat ni tu jalan ke situ sini ke apa hidup ni? Lepas tu pula al-kaun. Yang tiga ni al-kaun. Al-kaun ni alam. Apa hubungan kita dengan alam? Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala cerita kepada kita usul asal kita, iaitu ketika Tuhan sebut pada ayat kita duk baca ni. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku tetap ciptakan, aku akan jadi di dunia ni khalifah, pengganti Allah. Apa makna khalifah? Jadi pengganti Tuhan pula. Kita jadi khalifah, pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ni. Lepas tu kalau kita tengok supaya orang bukan Islam, supaya masa kita duk ngaji dulu sekolah rendah, usul asal manusia mereka pergi kata besar pada beruk dan sebagainya. Tengok silat teruk Darwin kata usul asal manusia ni daripada beruk. Dan umur pula umur pula kata umur manusia ni dalam 6,000 tahun misal, maka semua ni benda tak benar. Hari ini telah bukti bahawa manusia saat itu lama sangat. Tuhan sebut wakam ahlakna min qablahum wa kam ahlakna qablahum minal qurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Berapa banyak kami membinasakan sebelum kamu ni, sebelum ni selepas daripada Nabi Nuh tu beberapa kurun
beratus-ratus tahun. Lepas pada tu, pas belum daripada tu. Lama lagi, tapi mula hak timbul Tuhan binasakan manusia sana selepas pada Nabi Nuh. Min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Cukup. Tuhan tahu dengan sebab dosa-dosa manusia hak selepas daripada tupuh mereka lakukan, maka Tuhan turun ke bala petaka kepada mereka sehingga ada banjir boh dan sebagainya pada masa Nabi Nuh dan selepas daripada itu. Min ba'di Nuh, selepas ada Nabi Nuh tu pun banyak lagi, berkorong-korong ribu-ribu tahun. Sebab tu hari ini telah bukti bahawa manusia ni lamanya Tuhan buat di atas muka bumi ni. Benda-benda kita kena tahu suasana. Tengok Tuhan wayak sasa. Wayak wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Di antara ayat Allah saat itu bahawa Tuhan jadikan kamu tu daripada tanah. Thumma idza antum basharun tantashirun. Maka tiba-tiba kamu saat itu jadi manusia bertabur di muka bumi semua, duduk di merata tempat. Benar-benar ni Tuhan nak tahu usul asal. Yang kedua, usul asal ni Tuhan nak kita tahu usul asal. Al-hayat, apa dia hidup? Hidup dunia ni. Tengok Tuhan wayak banyak. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. Tengok tu hayat. Sesungguhnya pandangnya hidup dunia saat itu kita kena reti hidup di gambar al-hayat. Hidup dunia saat itu ialah serupa dengan air. Air ni duk bergerak tumbuh rata-rata lah, maknanya tumbuh bunga, tumbuh apa, tumbuh rupuk dan pokok kayu dan sebagainya. Mana kita hidup di dunia seperti itu juga. Boleh hipung tu, boleh hipung ni, apa semua tu hayat. Bagai-bagai kita boleh makan dan binatang ternak sehingga jadi molek. Dan kita skor kata kita nak boleh ambil benda tu, kita mati. Benda-benda ni Tuhan nak manusia ni reti kata gapo dia hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang menjadikan al-maut, hidup dan mati. Tuhan jadikan hidup mati saat itu supaya Tuhan nak uji yang mana di antara kamu orang yang lebih baik ni sebuah amal. Itu tujuan di antara hikmah Tuhan buatnya, iaitu Tuhan nak uji situ. Dan kita tahu pula kata hidup kita ni Tuhan tu tugas kepada kita, nak kita menjadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin pada manusia illa liya'budun. Malaikat supaya mereka itu sembah kepada aku, Tuhan sebut. Al-hayat. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuikanlah bahawa hidup dunia ni Tuhan kata la'ibun, main walahun, sukaria. Wazinatun, iaitu perhiasan, tunjuk menunjuk. Watafakurun, tunjuk menunjuk, lebih melebih. Watakathurun fil amwali wal aulad, tunjuk banyak pada harta dan anak dan sebagainya. Semua tu tarif dunia dalam Quran. Tuhan nak kita tahu apa dia dunia. Sebab tu bila ketika, dan yang tiganya iaitu al-kaun, alam. Alam ni apa dia? Tuhan pun sebut ayat kata huwallazi khalaqalakum, ayat sebelum ada ni. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tuhan jadi bumi ni untuk kita. Untuk kita. Lepas tu kita nak buat apa? Kita ni jadi apa pula di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah ni maksudnya pengganti Tuhan di muka bumi. Untuk kita nak menggunakan serba benda yang ada di atas dunia ni, iaitu di jalan apa yang diperintah oleh Allah. Tuhan pun ayatlah. Kata kita ni kena buatlah tu, kena buatlah ni. Semua saat ni tu, kalau kita jadi pemerintah, kita kena adil.
Dah. Kalau kita nak guna makan minum kena makan hak halal. Kalau kita milik harta kena milik hak yang halal. Kalau kita nak guna jangan guna benda kepada jalan yang haram. Semua saat itu iaitu Tuhan wayak satu persatu. Nabi kita kenal, Nabi kita kerti apa dia hidup di atas dunia ni. Dan di sini ayat yang ke-30 Tuhan sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sini pun Tuhan ayat kisah orang panggil. Kisah usul asal kejadian manusia di atas muka bumi sana. Maknanya Tuhan iaitu Tuhan buat segala benda di dalam muka bumi saat itu iaitu untuk nak manusia itulah jadi khalifah yang mengimarahkan. Imarah di mana bangun ke dunia, maju ke dunia. Tuhan nak tunjuk soalnya iaitu Tuhan nak tunjuk kepada malaikat supaya nak malaikat nampak tengok kata memang manusia ni satu makhluk yang canggih. Apa maksud yang canggih? Maknanya maksudnya yang maju sangat. Tengok bijak manusia. Tuhan bijak. Bila Tuhan bijak ni, maka Tuhan juga buat makhluk yang bijak. Maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan innahu azizun hakim, Tuhan mulia hakim bijak. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Hikmah ni makna bijak. Bijak sana. Tuhan nak tunjuk pada malaikat bahawa manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ni memang bijak. Kalau Tuhan sebab tu Allah Subhanahu wa taala tu bijak. Tengok Tuhan buat manusia tu bijak sangat. Bila bijak sangat menunjuk di atas bahawa Allah Subhanahu wa taala tu innahu azizun hakim. Tuhan maha bijak. Hak bijak boleh buat benda bijak. Orang panah misal, orang panah dia boleh mengajar orang kau panah. Ya gitu. Jadi Tuhan nak tunjuk sini. Dan mula-mula kisah hak Tuhan sebut oleh Quran kalau kira kau iaitu kisah buat kisah usul asal manusia pada ayat ni. Dan Tuhan sebut banyak ke kisah-kisah di dalam Quran. Sebuah Tuhan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan di atas mereka. Mana cerita di atas engkau wahai Nabi, naba'ahum bil haqq. Cerita mereka dengan benar. Semua saat itu Tuhan ayat. Dan ada kisah saat itu nak kita supaya orang hidup buat sarah kadi dah duk cari barang bana-bana lama contoh tergelai lah tanah duk korek cari gapo semua mari duk sebab kan nak cinta nakan mari mana balah mana orang hidup pada masa tu mari nak bayangkan nak nampak atau mereka hidup pada masa tu lah ana. Dan supaya tu juga. Apa supaya tu juga. Pada masa dalam ketika Tuhan sebut Quran pun. Nak kita tahu usaha mula-mula sekali. Mula-mula ada timah tipai, ada tempat mari. Ada tempat mari orang panggil. Usaha tu ada. Timah tipai tu ada. Manusia usulnya sini, usaha mari sini, usaha kejadian dia. Royak siapa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan royak sekadar atas ninjak ni. Tu. Ni. Royak kata bahawa memang Tuhan nak tunjuk. Sebab tu kisah dalam Quran ni banyak ke? Ada Tuhan sebut semua saat itu ada ibrah. Semua saat itu ada ibrah. Kerana apa? Maksud ibrah ni saat itu iaitu ada pengajaran. Boleh kita ambil pengertian. Dan kita boleh faham, boleh reti, boleh mari tengok
Nah, benda-benda yang berlaku masalah ni, tarikh yu'idu syai' nafsah. Tarikh saat itu dia buat benda yang sama. Contohnya lah, kalaulah kita kata ada kisah Fir'aun, maka Fir'aun hak masalah ni pun ada juga. Orang-orang yang orang-orang yang jadi pemerintah tapi nak manusia semua dia misal. Dan kalau kita tengok supaya kisah Ashabul Kahf contohnya. Ni kisah orang berimej lari kerana kufur, kerana kekufuran, kerana orang pakak paksa. Kena lari dan nak ayat kata bahawa benda yang sama akan berlaku. Akan berlaku pada masalah ni. Kufur saat itu lawan dengan iman. Cuba kita tengok. Unek-unek di Prancis semua saat itu lah ni nak ahang kelangwan saat itu nak ke babi di Prancis Malaysia panggil Prancis, mau kita panggil Prancis. Negeri Prancis saat itu nak ahang kelangwan saat itu babi makan. Ini satu nak buat tuju kepada orang Islam sana itu id'at lah kalau kira kok. Maknanya ni benda-benda gini lah nak ayat kata kupur dengan Islam sana itu dah ada belaga di antara dua tu tak boleh duduk sekali. Seperti juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam contohnya lah. Kisah Nabi Yusuf pun sama juga. Benda-benda hak duk berlaku di antara adik-beradik. Deki di antara dua beradik. Antara adik-beradik dah timbul unsur-unsur benda tak molek. Tu di antara adik-beradik sana ni benda yang sama berlaku pada Nabi. Sebab tu bila kita kaji tengok kisah semua ni tu, semua kisah gambar kisah sebut dalam Quran ni nak kita ambil ibrah, nak ambil pengajaran kata kisah ni benda ni berlaku pada masa dulu. Dah kisah apa lagi? Kisah Zulkarnain misal. Hak ni kisah hakim hak juru. Pemerintah hak molek. Tak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Fir'aun. Tu hak karut tak molek. Lepas tu pula kisah Nabi Musa alaihissalam. Kalau kira kisah Nabi Musa ni paling banyak sekali sebut dalam Quran kan. Dan dah sebut kisah Nabi Syuaib. Kisah orang makan mata kelu dalam Quran, apa dalam Quran sebut tu. Jadi benda-benda yang sebut dalam Quran saat ini itu benda yang sama akan berlaku selepas daripada tu pula. Benda-benda gini lah tu orang panggil tujuan Allah Subhanahu Wa Taala sebut kisah-kisah. Dan di sininya kalau kita tengoknya iaitu Tuhan nak kita tahu usul asal kita, kisah kejadian manusia asal daripada tanah dulu lagi. Walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuhan jadi keturunan manusia ni daripada tanah, keturunan tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kama dia Tuhan jadikan air mani dalam rahim orang tina pula. Semua saat itu ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut nak kita tahu usul asal kita. Bila kita tahu usul asal kita, kita juga nak kena pergi sapat Tuhan lah. Semua benda Tuhan duk royak kita ni, kalau dalam ilmu ni Tuhan nak sapat dia ya. Ilmu semua ni tonyoh-tonyoh pergi saat ni tu pergi sapat Tuhan. Kerja kita pergi sapat Tuhan.
Semua ujian kita saat itu nak wisapat Tuhan belaka. Duk tanya gitu nak wisapat Tuhan belaka. Sebab tu kalau orang ada ilmu tak sapat Tuhan agak beratlah. Orang kerja, orang boleh, harta banyak tapi tak sapat Tuhan, berat juga. Karena benda semua saat ni tu, semua benda Tuhan uji kita, semua benda Tuhan uji kita, semua benda yang berlaku di atas kita, semua saat ni tu tunduk nak uji kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi kita sapa, bagi kita yakin dengan Allah, kita pegang dengan Allah, nak bagi kita beriman pada Allah. Situ ya. Dan seperti itu juga bila Tuhan sebut idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan raya cerita ha buat ada ni Allah tekah Tuhan duk bincang. Tekah Tuhan sebut kepada malaikat Tuhan nak jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah ni maksud al-khilafah. Al-khilafah ni iaitu pengganti Allah. Supaya saya ada sebut itulah bahawa tugas kita di atas dunia ni ada dua tugas besar. Pertamanya wazifatul insan fil kaun, panggil tugas manusia di muka bumi ni. Pertamanya iaitu tugas mengabdikan diri kepada Allah. Tugas sembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami sembah, daripada Engkau kami minta tolong segala urusan kami. Jadi tugas besarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia illa liya'budun, malaikat supaya mereka semua aku ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Tuhan tak ada nak makan daripada kita, minum daripada kita, tak. Tuhan tak perlu pada benda tu. Jadi yang keduanya iaitu tugas sebagai khalifah Allah. Apa maksud tugas khalifah? Iaitu kita ni sebagai khalifah pengganti Allah untuk nak melaksanakan hukum-hukum Allah. Bismillah. Semua inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Jadi Tuhan buat semua saat itu iaitu akan ditanya semua. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ada tanggungjawab. Bukan free, bukan sia-sia dak. Silap kalau orang faham kata kita hidup di atas dunia ni untuk kita nak serenuk. Kerana apa? Orang yang duk nak serenuk, nak turut nafsu, tak puas nafsu. Dan nafsu ni tak ada biasa puas. Nafsu saat itu dia akan marah. Memarah. Kau panas, kau banyak, kau turut, kau minta. Gitu nafsu tak puas-puas. Dan diri manusia ni akan hidup dalam gelah besar. Kalau hidup dengan nafsu, tak akan senang-senang. Dia tak akan senang sama sekali. Dan dia tak akan dapat kelazatan. Sedap makna senang itu tak ada. Kerana senang yang sebenar ialah tamakninah. Bahasa tenang, bahasa senang hati. Ada bahasa senang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman pada Allah terdapat senang dah. Bila mengucap dua kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita gantung dengan Tuhan, kita berpegang dengan Tuhan, maka situ pun kita dapat kesenangan dah. Tenang mari dah. Sebab tu tugas khalifah ni tugas jadi pengganti Tuhan. Kita milik. Ada tanah, maka kita gunakan tanah kita untuk manfaat kepada orang ramai atau untuk manfaat kepada kebaikan. Bukan untuk jadi kejahatan. Dan khalifah ni tu pengganti Tuhan, jurucara. Di muka bumi tu tengok manusia jadi raja, merentah. Langit sebelah atas ni ada manfaat, mereka juga merentah juga. Laut
Daripada patah sampai 200 kilo duduk di kawasan negeri itu. Lepas tu pula dalam negeri itu mereka merentah. Semua saat itu pegati Tuhan. Tapi pegati Tuhan saat itu alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Itu tugas manusia bila boleh merentah. Tuhan ayat siap dah, iaitu alladzina immakkannahum fil ard. Orang apabila kita dia kuasa di atas muka bumi, aqamus salah. Mereka mendirikan solat, tu besar kerana tugas di atas muka bumi ni. Kalau kita sebagai ibu bapa, maka tugas kita iaitu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Kita jadi ibu bapa, perintah kita iaitu tanggungjawab kita itu suruh anak kita suruh apa itu aqamus salah. Dan kalau orang jadi juru pemerintah, maka mereka juga bertanggungjawab untuk nak aqamus salah, mendirikan salah, wa atuz zakah, memberi zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan suruh benda molek, wa nahaw 'anil munkar, dan larang benda tak molek. Walillahi 'aqibatul umur, semua benda tu bagi Tuhan belaka. Itu tugas khalifah tu. Dan tugas memajukan dunia ni. Buat tu, buat ni, buat bandar, majukan bandar, semualah. Tu semua saat itu tugas sebagai khalifah. Ketika Tuhan sebut kepada malaikat nak jadikan di dunia ni khalifah, qalu, mereka itu berkata, ataj'alu fiha, adakah engkau nak jadikan fiha fil ard, di muka bumi sana, may yufsidu fiha, mereka yang merusakkan fasad di muka bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Dia fasad ni iaitu buat benda yang merusakkan di muka bumi, buat jahat, fasad. Dan yang keduanya menumpahkan darah, timbul berlaku bunuh-membunuh. Hak ni tu pun sifat manusia ni dua ni, hak saya. Sifat hak nak berlaku pada manusia pertamanya fasad. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un. Timbul fasad di muka bumi itu banyak. Supaya lain kok timbul fasad di muka bumi itu banyak. Maka Tuhan nak kita kembali kepada Allah. Tuhan timbul penyakit COVID-19. Tak ada berhenti lagi. Waktu pula kalau kita kira tengok laning, tengok innalillahi wa inna ilaihi raji'un di Facebook setiap hari. Orang hak soho-soho, orang hak dang-dang, dan orang yang ada nama dalam negeri negara, orang tu mati, tak kira nampak muda-muda pun mati. Dan semua saat ini Tuhan nak kita kembali kepada Allah, iaitu semua fasad. Dan bila timbul fasad, maka timbul Tuhan uji. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuhan tak suka orang yang merosakkan di muka bumi. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Jangan merosakkan di muka bumi. Bila merosakkan di muka bumi, maka timbul macam-macam lah. Sebab tu manusia ni, benda yang berlakunya, biasa kan manusia ni akan merusak muka bumi dan menumpahkan darah. Allah pergi Iraq dulu mati kat juta, 900,000 lebih. Dekat juta. Pergi Suria pula mati 1,5 juta. Allah, patut pergi mana lagi? Matilah. Pergi dunia dulu banyak mana. Pergi ni orang mati tak kira-kira lah. Tumpah darah. Kerana rebut nak kepada harta dunia. Macam-macam lah. Jadi malaikat ni qalu ataj'alu fiha, mereka berkata, adakah engkau akan jadi ke ya Allah di muka bumi ni
mereka yang merusakkan wa yasfikud dima dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ni ialah nusabbihu bihamdik, kami duk bertasbih. Apa maknanya bertasbih? Kami duk mensucikan Engkau ya Allah dengan memujikan Engkau. Nah, sebab malaikat ni tak ada uak. Wattaqu, Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagakanlah diri-diri kamu, ahlikum nara, jagakan ahli kamu, keluarga tu daripada takut kena api di akhirat nanti. Wa quduhan nas wal hijarah, yang upainya upai api itu, nah, iaitu upai api sana itu, iaitu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilad, di atasnya ada, nah, malaikatun ghilad, malaikat yang kokoh kasar. Mohon maaf. La ya'sunallah, mereka itu tidak akan deraka kepada Allah. Ma amarahum, bagi hak yang mereka itu buat, mereka bagi hak Tuhan suruh, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan buat apa saja di perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu malaikat, sebab tu malaikat duk tasbih sokmo. Nah, malaikat ni duk tasbih sokmo. Tu. Tapi manusia ni sebab apa kelebihan manusia? Manusia ni iaitu sebab dia lebih saat ni itu, iaitu kerana dia ni dia kena lawan nafsu. Nah. Dia kena lawan nafsu. Adapun malaikat, dia tak ada nafsu. Bila tak ada nafsu, dia buat. Tak ada kena duk lawan nafsu ke apa. Sebab tu manusia ni kelebihan dia nya, bila dia lawan nafsu, maka Tuhan Tuhan balah pahala kepada dia di atas, kerana dia lawan nafsu sana. Sebab tu kita tasbih, bagi Tuhan Tuhan suruh kita tasbih juga. Suruh kita tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salah, siapa tasbih Allah setiap kali selepas maya 33, wa hamidallah 33, dia kata alhamdulillah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, wa kabbara 33, dia kata Allah akbar 33, wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah, dan dia kata hak yang 100 saknanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayah wa in kanat misla zabadi al-bahri, diampunkan segala kesalahan dia jika adalah seperti buih di laut sekalipun. Tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, maka Tuhan kapung semua. Inilah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan sesungguhnya Tuhan kata, aku tahu ma la ta'lamun, bagi kamu tak tahu. Ni orang panggil ada hikmah ayat kata, sakut paut dengan Tuhan ni kita kena turut ya. Bila Tuhan suruh ke apa, turut ya. Tuhan suruh ke apa, kita turut ya. Tak ada kena tanya kata boleh ke tu, boleh ke ni. Kerana hak Tuhan semua ni tak ada benda yang tak molek. Tu. Itulah saja dulu. Kita nak tengok soalan pula. Sadaqallahul azim.
Kita pergi ziarah orang kafir, lepas tu kita sedekah duit, adakah boleh? Boleh kita duit pada orang kafir. Dah harus benda ni atas dasar insaniah, dah atas dasar sesama manusia. Dan kita nak tunjuk kata Islam saat ni tu iaitu agama yang agama yang baik, agama yang ada tolong-nolong sesama manusia, mulia kerana manusia ni mulia. Laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Manusia ni dia Tuhan mulia, ada karamah, ada kemuliaan. Tapi orang yang paling mulia tu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia tu ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sebagai manusia ni kita boleh gina awak orang mati saat ni, tapi jangan masuk tempat tu lah. Dan kita hadiah sikit banyak itu tunjuk baiknya Islam. Tu tunjuknya agama Islam tu agama yang baik. Akhlak ni penting ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua dah salam ni saya jawab je lah. Ni ผมขออนุญาตนะครับผมตกงานโควิดSalam abah, sembahyang gaib guna nama gelar boleh atau tidak? Kita sembahyang gaib, apa yang saya tengok cara sembahyang gaib ni iaitu usalli ala al-mayyit fulan bin fulan, tu cara dia nya, iaitu aku semaya di atas mayat seorang bin seorang tu, dia kenalah tu. Tu cara semaya mayat gaib. Kalaulah jenazah gaib ni dalam surat doa ni Auradus salawat wa adiyatul munasabat, itu muka 83. Muka 83 ada cara semaya sunat gaib, yusalli alal mayyit fulan bin fulan, seorang bin seorang, dan nama seorang lah, lepas tu bin ke apa, arba'at takbirat fardal kifayah lillahi ta'ala, takbir Allahu Akbar, sebut ingat nama lah. Dan kemarin ni kita hantar apa ni semua ni dah demo khairat mari 70 buah habis lah. Dan itulah saja suara-suara doa ni jadi habis dah hak demo derma saat ni tu deh. Kalau nak juga tu kena inbox mari dah. Jadi itulah cara semaya jenazah sana. Ni Akson kata percubaanปัจจุบันอยู่เป็นสาขากับแบบออนไลน์ของซิมฟิลกับน้องใหม่ในเครือข่ายมือถือเขาแบ่งรายได้จากการหาคนมาซื้อซิมและแบ่งรายได้จากการเติมเงินคือค่าคอมมิชชั่นอยากทราบว่ารายได้ส่วนนี้ฮาลาลไหมออนไลน์นี้adaซิมฟิลเลยเขาแบ่งรายได้จากการหาคนมาซื้อซิมเขาและแบ่งรายได้จากการเติมเงินและซื้อเน็ตแต่hak ni dia bagi orang ju cari deh. Hak ni tak apa deh. Dia cari orang panggil dia suruh kita cari orang nak pakai SIM dia. Lepas tu pula dia untung wi laba wi gapo tu kita kerja. Kita cari orang dan lepas tu pula maka dia wi laba pada kita. Kita cari orang apa semua ni ya orang panggil kita kerja lah. Mohon maaf dah batuk sikit. Ni kita kerja. Dia kita direct dengan dia orang panggil. Ya hak tak leh ni orang panggil luksur dah. Contohnya kita orang bawah lagi berakal turun lagi tu. Adapun hak ni kita dengan kerekal lalu dah. Maka kerekal saat itu suruh kita cari apa semua, maka kita kerja lah. Bila kita kerja ada komisen kita, ada untung hak yawi kita, maka tak apa tu.
Dah. Assalamualaikumเด้ออยากถามว่าการอาบน้ำละหมาดโดยการไม่ปิดเอารัดแต่ใช้ได้ไหมสมบูรณ์แบบไหม wuduk kita ambil semaya secara telanjang dengan telanjang contohnya. Dan kita kena ingat bahawa air semaya ni ibadat juga. Tuhan sebut dalam Quran ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda wa ala safarin aw jahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Tuhan sebut iaitu boleh ke tak kita ambil air semaya dalam keadaan kita telanjang? Jawabnya, wuduk ni kita ambil dalam keadaan telanjang itu makruh. Makruh sah. Tak ada apa, tapi makruh. Hak afdal iaitu kita tudung aurah, hadap kiblah dan baca bismillah lepas pada sudah daripada kita ambil air semaya itu pula kita berdoa. Baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan apa ni doa dia hadap pada kiblah. Maka itu cara kita ambil wudu. Tu ada adab al-wudu. Ada adab cara kita ambil wudu. Dalam Islam. Dalam hukum fiqh sana itu. Ambil hadap ke mana tu sah semata bila cukup. Iaitu basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu siku, sapu kepala, basuh telinga, kaki, tak cukup lah. Lah tu. Assalamualaikum. Apa maksud ini perkataan? Al-istiwa' ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Jadi ada satu ketika dulu pada masa Imam Malik ada seorang mari tanya Imam Malik. Ma ma'al istiwa'? Apa makna istiwa'? Imam Malik duduk dia senyap. Tanya siapa 3 kali. Baru Imam Malik kata al-istiwa' maklum. Al-istiwa' tu maklum. Apa makna istiwa' tu maklum? Istiwa' makna istiwa' tu orang tahu belaka. Tu maklum, orang reti belaka. Dan ada satu riwayat al-istiwa' mazkur. Ada satu riwayatnya iaitu al-istiwa' tu disebut oleh Quran. Al-istiwa' maklum wal kaifu majhul. Yaitu al-istiwa' saat itu maklum, dimaklum. Makna orang tahu lah ke makna asal dia tu makna tertinggi. Tu asal dia istiwa. Tapi hak dalam Quran, istiwa' dalam Quran saat itu kita makna saat itu makna zahir itu tidak boleh nak pegang kerana para as-salaf tak tanya, tak sebut pun tetap usul, tak ada tanya Nabi SAW dan sahabat pun tak tanya. Lepas tu pula sahabat ni banyak-banyak mereka ada sebut amirru bila kaif, suruh lalu baca saja, makna tafwid mutlak, serah kepada Allah Subhanahu wa taala makna dia. Tu makna, tapi maksud ayat tu orang reti belaka. Dan makna al-istiwa' betul saat itu maklum disebut dalam Quran dan orang tahu belaka makna dia. Wal kaifu majhul. Dan wal kaifiyah saat itu majhul kerana Tuhan. Tidak kaif, tidak dikatakan kaif, tidak dikatakan ain, tidak dikatakan aina. Tuhan di situ di sini. Karena itu sifat makhluk dan kaif seperti itu juga ada bentuk rupa dan sebagainya. Wal kaifu majhul.
Wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwa tu wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Dan tanya tu bid'ah dah, tanya tu bid'ah dah. Nah, tanya saat ni. Dan Imam Malik kata, inni araka rajula su. Aku rasa mu ni orang tak molek. Akhrijuh. Imam Malik kata hamak dia tu bik. Suruh hamak dia tu bik. Tu. Tu makna lah tu. Nah, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni terbagi ayat dan hadis ni kepada, ada ayat-ayat Quran ni kepada muhkam dan mutasyabih. Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Ia Tuhan yang turunkan di atas kau wahai Nabi kitab. Di antara kitab saat itu ada ayat-ayat muhkamat, dan itulah ibu bagi kitab. Wa ukhru mutasyabihat. Wa yang lain itu ayat mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, maka ada pun orang yang ada dalam hati dia condong kepada fitnah, nak timbul masalah, hati tak molek, nak timbul keliru. Nah, fayattabi'una ma tasyabaha, maka dia turut zahir benda hak mutasyabih saat itu. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Nah, orang saat ni tu nah, timbul fitnah. Nah, nak dan nak orang duk cari takwil. Nah, wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Dan tidak diketahui ke takwilnya malaikat Allah dan orang-orang yang mendalam dalam ilmu saat ni. Yaquluna amanna yaquluna amanna. Nah, mereka itu berkata amanna kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mereka berkata kami beriman kullu min 'indi rabbina, semua pada Tuhan kami berlaku. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak digerti, tak gerti benda tu melainkan orang ada akal fikiran. Sebab tu ayat ni Tuhan ayat siap dah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tak serupa. Bila tak serupa dengan makhluk, dengan sesuatu pun, maka sini orang panggil muhkam. Ayat muhkam. Ayat hak yang tetap makna dia dan nyata makna dia, tidak boleh ditangguh. Lepas tu ayat ni orang panggil, bila Tuhan sebut tak serupa, saya nak tanya, bila sebut tak serupa ni, makhluk ni ada ne perkara. Tak lepas pada ne keadaan makhluk. Pertama, makhluk saat itu boleh ada dan boleh tak ada. Dia saat itu boleh ada, boleh tak ada. Boleh wujud dan adam. Mana benda tak ada, mari ada benda ada dah boleh binasa. Tu benda makhluk. Yang keduanya, benda makhluk ni ada sifat. Ada sifat ni, ada warna kuning, hijau, merah, putih, hitam, cerah, gelap, macam-macam. Benda-benda ni panggil sifat. Yang tiganya, makhluk ni ada azminah, iaitu ada masa. Ada masa dia, ada ayu, ada umur. Banyak tu banyak ni. Dan yang kelimanya, yang keempatnya, iaitu ada amkinah, ada tempat. Makhluk dia ada tempat. Ada peti yang dia ambil. Besar mana, luah mana, dan kawasan mana, sebelah mana. Benda ni benda makhluk bagi. Dan makhluk ni ada jihad. Ada sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah. Kita tengok makhluk ni. Yang ke-enamnya, iaitu makhluk ni, iaitu ada al-maqadir, boleh hukum besar kecil. Maka Tuhan ni kita tak boleh sifat dengan ni jenis perkara saat ni, kerana semua ni benda makhluk. Sebab tu ta'ala Allah uluwan kabira, Tuhan maha besar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhan daripada benda yang mereka nak sifat. Subhanallahi amma yusyrikun. Tuhan maha suci pada barang yang mereka itu syirik. Sebab tu tidak kena mengena dengan benda yang baru. Kita kena serah bulat-bulat kepada Allah. Itu mazhabus salaf. Mazhabul khalafnya takwil, boleh takwil. Kerana takwil itu Al-Qurtubi dan ulama-ulama lain kata tak ada labak sabih, tak ada mengapa, kerana tak bercanggah sikit habuk pun dengan maksud ayat dan makna ayat. Ia tak ada bercanggah. Sebab itu tidak menjadi masalah. Adapun orang ada pegang betul, maka itu mukhalifun lima alaihi jumhur ulama il ummah. Orang ada pegang zahir. Tengok kita tak tengok lah ni.
Dulu pergi Tuhan tarah lah ni ya Tuhan ni duduk tempat hak tak ada benda. Ni kau balik bang. Sebab kita tak boleh duk fikir tafakkaru fi ala illah. Fikir pada makhluk Tuhan saja. Jangan duk fikir zat Tuhan ni kita kena ingat otak kita saat ni tu kalau ibarat berapa gigabyte saja. Berapa gig. Lepas tu kita nak isi ke benda yang besar. Allah Subhanahu wa taala tengok Tuhan sebut Tuhan ni wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu Tuhan tak boleh meliputi. Tuhan sedia, huwal awwal wal akhir wal zahir. Tuhan awal, Tuhan akhir. Kita nak fikirlah nak awal tak ada, tidak ada mula balas mana. Tuhan qadim dan Tuhan saat ni tu apa ni azali sedia. Kita nak fikir tak tu baik dengan otak kita. Sebab tu otak kita ni benda kecil sangat. Kita ni ilmu Tuhan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tuhan sikit lah. Dan Tuhan tatai kita, Tuhan cabar kita dalam masalah roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Tengok Tuhan sebut dah. Tu ayat kata tak ada benda. Sebab tu benda gini ni orang bagi kita serah Allah. Itu mazhabus salaf. Ada pepegang Zohir tu mazhab salah. Tak betul lah. Kerana apa? Kerana Zohir ni tidak berpegang dengannya oleh jumhur ulama'il ummah. Tak ada. Itulah saja wallahu alam. Adakah betul ada orang kata pohon al-khuld itu satu pohon sahaja? Jadi cerita pohon khuldi iaitu pohon kekal. Al-khuld sana itu kerana syaitan ni tipu suruh Nabi Adam pergi makan, kalau makan tu boleh duduk kekal lah syurga, tak kena tubik. Kerana Tuhan royak siap dah bahawa Tuhan akan jadikan Adam di muka bumi. Cerak dah tu. Supaya kita baca ayat tadi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Jadi tu ayat ayat itu tentang suasa Adam dulu. Tapi wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka Tuhan larang tak sewi dekat pokok kayu sat ni. Ada apa faham? Wallahu alam lah. Benda-benda gini ni kita tak kena duk tanyalah bagi Tuhan royaknya nenyok tu ialah kita ni orang beriman ke wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita percaya ke Tuhan. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman apa Tuhan suruh cukup dah tu. Ni. Orang kita ni kadang-kadang pelik-pelik. Saya ingat saya duk ngaji dulu. Ada tanya apa? Umur ahli syurga Tuhan tahu tak? Ya. Orang panggil pelik-pelik gitu tanya dah. Duk tanya jadi gitu tanya ya hawa ahli syurga hak ni tu. Kekal kata Tuhan khalidina fiha abada radhiyallahu anhum radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Bila Tuhan kekal ni kata Tuhan tahu dak kata umurnya berapa? Tuhan tahu kekal tu dia Tuhan tahulah siapa masa tu berapa Tuhan tahu. Tuhan tahu semualah. Apa Tuhan tak tahu umur dia siapa masa tu dia duduk 1000 tahun tahu tu 1000 tahun tapi kekal lah. Tu. Kerana Tuhan tahu belaka wa huwa bi kulli syai'in alim. Tapi nak ayat tak ada. Hak tanya saat ni tu suka tanya benda pelik-pelik apa panggil. Tanya benda pelik-pelik. Kau masa dulu gak kalau tok guru tu tanya Tuhan boleh buat tak panjang tik pandak tik pada 1 saat tula winati tula boleh tak lah. Dia belaka tu. Boleh tanya tapi orang panggil kita ni apa Tuhan sebut ni kaedah orang beriman bang. Kita orang beriman alladzina yu'minuna bil ghaib. Benar gaib. Tuhan ayatlah nah tu. Tak tu ya. Adakah boleh kita baca mana-mana ayat Quran untuk gosok
atau menyapuh perut isteri supaya hendak membangkitkan syahwahnya, terima kasih. Nah, ni saya, kita ni tak setujulah. Demo duk wayak, kita ni tak setuju. Ada setengah demo wayak tak nak gagah sebelum setubuh tu baca ya qawi ya matin. Ikfishat apa ni? Ya qawi ya matin. Nah, ada demo sebut saat ni tu. Jadi benda-benda gini ni, ya qawi matin, ya qawi ya matin, dah ada sebut. Dah, ya qahhar misal. Jadi benda-benda gini ni kita lah, saya tak setujulah. Yang lain tu tahulah. Baca ayat Quran. Kena kita saat ni nak ambil ayat Quran untuk kita nak jimuk, nak gapo. Kena boleh kita jadi gitu. Tak. Apa kita tak lasak? Apa kita tak cari ubat? Apa kita saat ni tak makan, siapa rehat, kena gapo semua. Nah, jadi kita ni ambil ayat Quran buat benda-benda gini. Quran ni zalikal kitab. La raiba fihi hudal lil muttaqin, untuk jadi petunjuk. Dan Quran untuk kita jadi zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda hak warid ketika nak setubuh ni bismillah tu yalah. Lepas tu baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillah. Sunatlah bismillah tu. Lepas tu nak baca ayat tu, nak pergi gagah dan sebagainya. Kita tak nampak lah, nak pergi naik syahwah. Kita tak nampak lah tu. Kerana apa? Nama Tuhan ke? Hormat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran kita kena hormat. Zalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Takkan kita nak baca untuk kita jimuk? Astagfirullahalazim. Ke apalah tu. Tu. Kita buat amal waktu lain tidak menjadi masalah. Ni kita untuk nafsu kita. Apa dia? Apa dia tu? Dia hak Nabi subuh, Nabi SAW sebut tazawwajul bikra. Nikah ke hak muda nak dara tu. Tazawwajul bikra tula fa innaha tula'ibuk wa tula'ibuha. Tuhan Nabi suruh. Itulah kena main dengan dia. Sebelum dia nak tidur saat ni tu, buat dia naik syahwah. Buat kita naik. Itu muqaddimatul jima', orang panggil iaitu mula'abah. Bukan gitu makan ubat, makan apa baca. Makan ubat tak ada gapo lah orang panggil. Kita waktu baca ni. Tu laib. Tazawwajul bikra fa innaha tula'ibuk wa tula'ibuk. Dia boleh gorang kan? Boleh main. Mula'abah. Sunat. Sunat mula'abah. Sunat gorang dulu. Sunat gapo semua saat ni tu. Nabi kata, isna'u kulla syai. Buat. Semua nak buat boleh. Illa nikah ketika haid kan? Tapi nak ayat atas, semua boleh buat. Semua. Tapi, kadang-kadang saat ni tu, hidup baca. Pelak belaka tu. Adakah beza baca iaitu semaya mayat biasa dengan semaya mayat gaib? Ada beza ke tak? Semaya mayat ni lah surah doa ni, iaitu kita ada muka niat semaya jenazah semualah dah. Cara sebenarnya muka 81. Surah doa ni siapa-siapa yang nak tu boleh inbox mari lagi dah. Hak free tu kita bagi dah mari 70 detik. Iaitu orang hak inbox masuk awal dan telah post masuk le apa ni dalam page saya tu, nama siapa ada tengok dalam tu lah. Lepas tu pula mari tu boleh balik buku habis tapi kita ambil dah lah. Buat tambah dah hari ni pula kita kata lagi. Hak demo dalam perjuhuluh hari ni tu 15 ke berapa pula capur. Jadi cukup 70 lah hari ni. InsyaAllah. Semaya mayat ni usalli hadzal mayyit, kalau semaya mayat hak bukan gaib lah di atas mayat ini ada depan kita 4 takbirat fardal kifayah lillahi taala. Kalau tina ala hadhil mayyitah, kalau gaib ke ala hadzal mayyit,
ping apa semua sat ni. Pas baca Fatihah pada ketika takbir. Hak mula-mula selepas takbiratul ihram baca Fatihah. Ada 4 takbir sekali dengan takbiratul ihram. Kemudian takbir yang kedua baca selawat. Takbir tiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa 'azzahu min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar. Patu takbir Allahu akbar. Takbir yang keempat itu baca Allah la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Pasti ada doa lah, nak baca doa tu bacalah, tak ada apa juga. Doa tu ada kalau muka 87 tu. Yaitu doanya itu Allahumma hadza abduk wa ibnu abdik kharaja min ruhid dunya wasi'atiha wa mahbu bihi wa hibbaihi fiha ila dhulmatil qabr wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Tu doa selepas daripada lepas daripada kita semaya mayat tu. Lepas tu ada talqin pun ada. Itulah di antaranya lah. Salam apaจะถามว่าเวลาละหมาดดูฮาประมาณตีเท่าไหร่ครับ Waktu duha ni kalau lah ni kok pukul 1:30 masuk lah. Pukul 1:30 tu masuk lah waktu duha. Dia kalau lah dia lepas daripada habis waktu subuh 15 minit tu masuk waktu isyraq. Lepas dah tu pula 15 sampai 20 waktu kok sampai duha lah, sampai jatuh, sampai gelincir matahari. Apabila masuk waktu zuhur habis. Dan sunat kita semaya waktu duha tekoh tari panah. Contohnya pukul berapa? Pukul 8, 9, 10 tu molek benar. Kita nak semaya isyraq ni lepas kita sunat kita pergi orang pergi sejid, duduk lepas semaya tu tunggu dulu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man shalla fi jamaah man shalla al-fajr, siapa semaya subuh fi jamaah thumma qa'ada, kemudian dia duduk yadhkurullah, duk sebut tu hatta tatlu asy-syamsu, duk zikir tu sehingga naik matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian semaya 2 rakaat. Kana lahu mithlu apa ni? Kana lahu mithlu kana lahu supaya dengan ajru hijjah sekali haji. Ada sebut supaya sekali haji. Kanat lahu ka ajri hijjah wa umrah. Tamah. Dan supaya dengan pahala haji dan umrah. Itulah. Waktu semaya isyraq. Kata setengah ni isyraq dengan duha tu hak tula sahaja. Wallahu a'lam lah. Beberapa mimpiน้องกัน4คนตอนนี้แม่เสียแล้วลูกคนที่2กับเมียเขาเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องใช้ในบ้านเยอะมากและ
ลูกอีก3 คนไม่ได้เอาอะไรอีกอยากทราบว่าทุกอย่างได้เป็นสากลไหมลูกอีก3 คนไม่ยอมได้ไหม kita ada 4 beradik mak kita mati tinggal sako maka anak hak nombor 2 ambil habis bagai lagu mah ambil mari apa ambil enye basuh ambil puyuk ambil pinggir klik dia habis la astagfirullahalazim kena ingat dah semua benda harta peninggalan tak kira puyuk sudu matuk dan harta-harta semua hak milik mak kita tu ialah jadi sako berlaku tak boleh nak mari ambil kecuali setelah dapat izin daripada semua setelah di izin atau jong belaka lah semua saat itu pakai jong atau tak apa wi kabeh ni semua maka suluh tu boleh kita damai orang panggil boleh kita wasul kita suluh orang kita tak apalah biar nak puyuk makuk ada pemari mek dengan tak ada dia tahu saat itu tak boleh saka tak ada hukuk dia ada hak ashabul furud asabah orang ada hak boleh makan dan ada asabah semua tu hak milik orang mana boleh pula kena erti benda lah ni buat mudah-mudah tak leh lah 2-3 beradik lagi ada saat ni nak gak kita rega pukul rega lah perakmung rega berapa maka selepas ada pukul rega saat ni ui lah kepada hak orang nak saat ni tu bayar ngimbuh kalah ada pun mari mik dengan saja-saja tak boleh semua jadi pesaka belaka dah kena ingat molek mayom dia kata mayom ni tapi mayom jangan balah nak besar jangan balah kira jadi molek adik-beradik kita tu kena kira jadi molek kecek molek kena kecek molek sama-sama orang Islam sama adik-beradik nak beli tak leh kita kena bakat mari kecek molek kira molek wasulhu khair suluh saat itu molek kita pakat jangan duk balah lah bapa selamat tahun baru ya alhamdulillah kita ni jadi hari ni kullu amin wa antum bi khair selamat sambut tahun baru 1443 Hijrah alhamdulillah masuk tahun baru semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita rezeki yang murah tahun baru ni umur panjang lanjut umur lanjut ke umur murahkan rezeki lepas tu pula sentiasa dalam sihat urusan dimudahkan insya-Allah kullu amin wa antum bi khair insya-Allah. Alhamdulillah selamat tahun baru 1443 orang nampak nak bulan kemarin ya. Assalamualaikum บ่าวเราทำงานมีเงินเหลือเก็บไม่มากเงินเก็บของเราถ้าให้พ่อแม่ใช้ถึงแม้ท่านจะมีเงินเดือนจะอยู่เดือนอยู่แล้วกับเอาเงินไปซะดะกอฮ์อันไหนอัฟฎอลกว่า kita ada kejar duit ada mana ahli tapi kita nak wi juga kok mak kita dengan sedekah hak mana lebih baik mak kita tu ada gaji dapat dah Tuhan sebut dalam Quran wa yas'alunaka madza yunfiqun mereka itu tanya nak belanja duit lah mana kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil dan Tuhan sebutnya iaitu apa saja hak kamu infak seandainya falil walidain maka wi pada dua bapak dulu kita wi bapak kalau ada banyak dah kita wi sikit tapi kita bui dia lepas tu hak lagi kita sedekah hati tak apa tapi kita kena ingat dia kerana apa ibu bapak ni dia nak tengok sangat kata kita saat ni tak ada hati dengan dia kita sepakti dengan dia dan dia ada perasaan mujur kalau anak dia saat ni tu bui walaupun sikit dia nak tak ada nak banyak dia dan kadang-kadang kita bui dia klik ke cucu pula ke anak kita pula supaya tu letu ya juga tak ada musim ikut mana pun tapi kita boleh hati dia kalau kita bui ingat dia boleh hati menangis orang tua ni kalau anak-anak juruh anak-anak hak kita pergi kecek dia orang lain tak nangis sampai kita ke ya Allah anak kau klik semua bagai tu kau klik semua tak kira manis lagu tu klik Allah kalau dia klik kau tamu-tamu makan tak kira gapo lah anak kita juga makan klik tapi klik makan kali ngemok nampak Allah tangan banyak gapo semua Allah mok mujo
Ya makan sikit je orang tua kanya. No. Wak klik bagai makan, wak klik gapo. Allahu akbar. Tu molek sekali wabil walidaini ihsana. Dan dengan dua bapak saat itu ihsan, buat baik pada ibu bapak. Allah tak ada dah pahala lebih besar birrul walidain, sehingga ulama ada sebut kita selawat Nabi ni jadi birrul walidain. Sebab apa? Bila kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad, malaikat akan riwayat kepada Nabi SAW bahawa fulan bin fulan, seorang bin seorang tu sebut nama ayah dia. Selawat kepada engkau wahai Nabi. Maka makna kata disebut nama ayah kita depan Nabi, maka itu di antara birrul walidain. Nawaya atau birrul walidain ni buat baik bapak ni benda besar sangat. Tu pada bapak anak sedekah tak sedekah lah gitu ya. Assalamualaikum Bapak dan pendengar yang budiman semua ya. Minta pandangan Bapak, kalau kita sembahyang sunat untuk banyakkan ibadat dan untuk kuatkan iman kita, sedangkan sembahyang qada kita belum habis lagi, tetapi kita gile sembahyang sunat dengan sembahyang qada, adakah diterima dan sah sembahyang sunat kita? Asalnya iaitu fadaidullah ahaqqu an yuqda. Hutai Tuhan saat itu hak yang paling berhak bahawa kita ditunai diqadakan. Kita kena bayar. Maka apabila seorang saat itu ada qada, adakah boleh sembahyang sunat? Jawabnya, apabila ada qada maka wajib dia kena qada. Fadaidullah ahaqqu an yuqda. Dia kena bayar hutang Tuhan dulu qada, kerana itu wajib hak ni sunat. Tapi kalau dia sembahyang sunat juga boleh ke tak? Boleh. Lepas apa ni sah sembahyang sana. Dah kalau dia saat ni nak sembahyang sunat saja qada tak sah, maka tak boleh. Tak boleh. Hak ni tak boleh. Ulama dah sebut dalam kitab fiqh wajib kena qada. Kena qada dulu. Dan kalau kita nak sembahyang sunat lah kita qada sebelum daripada kita nak sembahyang zuhur, kita qada, lepas tu kita masih sunat, tu masih sembahyang fardu. Itu caranya. Dah boleh ke tak kita saat itu nak qada hari ni, esok nak sembahyang sunat? Boleh. Tapi kita kena taubah ila Allah. Kena taubat Tuhan lah. Hak orang panggil kita sembahyang tak ada qada lagi saat itu, kerana orang saat itu kadang-kadang kita saat itu qada semua tu berasa tekan ni kan. Maka kita pun sembahyang sunat katik, qada katik, itu tak ada apa lah. Buatlah apa kita mampu. Dan itu Tuhan sebut fattaqullaha mastata'tum. Maka hendaklah kamu takut Tuhan apa kita mampu. Hari ini kita wasa nak qada semua wasa nak masa sembahyang sunat juga. Maka kita takut Tuhan. Kita sembahyang sunat, kita qada duk gile, tak apa. Lepas tu pula kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa ni Nabi SAW sebut, idza amartukum bi amrin fa'tu min haitsu mastata'tum. Apabila aku suruh kamu dengan satu perkara, maka hendaklah kamu buat apa kamu mampu. Kita buat apa kita mampu. Kita boleh sembahyang fardu qada, kita sunat atik supaya kita tak puas sangat. Itu tak apa, buatlah. Insya-Allah. Lepas tu kita taubah ila Allah. Itulah kita. Salam Bapa Datulullah, ya Allah, kurniakan kasih kesihatan yang baik kepada Bapa dan sahabat semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mintalah Tuhan wifaq kita selamat, sehat. Dan saya buka pertama sehat, dan malam ni insya-Allah saya akan mula buat rekan lek malam insya-Allah. Nak buat rekan boleh setengah jam kat sejam gitulah. Sekarang lah. Iaitu kita nak kecek tentang hijrah dan Nabi SAW malam ni insya-Allah pukul 8.30 dan kita akan mula. Dan malam ni saya akan buat wasaragah dah. Dan maka kita wasa nak buat nak mengajarlah malam ni tu. Sebelah balik malam katik. InsyaAllah. Doalah. Semoga kita dapat selamat. Suhaiming awal apa khabar tu. Salam Bapa, adakah hadis yang sahih menyatakan boleh bermain dengan boleh beramal dengan hadis dhaif? Dia gini, hadis dhaif ni, dia tak ada hadis dhaif, ada rawi dhaif. Ada perawi itu dhaif. Bila perawi dhaif, maka dihukumkan hadisan itu dhaif lah.
Asal hadis ni, hadis Nabi tak dhaif ke? Apa yang Nabi kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi apabila perawi saat itu ada cacat, maka pada ketika itu dikirakan dhaifur rawi, dhaif rawi, man rawi saat itu dhaif. Maka hadis dhaif saat itu jumhur ulama mengatakan sah, boleh kita amalkan. Tu banyak benda-benda hadis dhaif tapi benda tu berlaku sungguh. Ada sebut kata hadis tu hadis dhaif. Tapi tiba-tiba benda hak Nabi sebut saat itu pergi berlaku benda pasal mukjizat ni banyak nah. Kalau Nabi royak akan berlaku gitu-gitu hadis dhaif. Tapi selepas ada tu pergi berlaku sungguh benda tu. Banyak. Tu nak royak kata bukan semua dhaif tu dhaif. Dhaif tu dhaif rawi. Dan benda-benda gini ni jumhur ulama mengatakan boleh amalkan dengan hadis dhaif selama dia tidak bercanggah lah. Tu. Lepas tu pula hadis dhaif saat itu kadang-kadang saat itu ada ulama hak menghukum ke hadis tu dhaif sahih ni. Contohnya Imam At-Tirmizi dan imam-imam dululah. Cuma learning ni orang panggil ada apa ni Syekh Al-Albani. Dia ni lah orang apa ni hak belakang ni hak orang Wahhabi ni banyak pegang dengan dia. Jadi dia ni banyak apa ni hak ni dhaif hak ni gapo dia pakai selalu dah. Sebab tu banyak kritik lah oleh ulama dan ulama-ulama mengatakan bahawa ulama Azhar apa semua ni tidak terima. Kerana apa? Kerana kita contohnya lah ulama-ulama Wahhabi ni kadang-kadang dia saat itu dia ada pocok siap dah. Contohnya kalau hadis berlaku dengan akidah dia teguh dhaif selalu dah. Kalau tak serupa dengan fikir dengan akidah pegangan dia sikit maka selalu dah sepuh hadis bila mari guli kubur Nabi dan sebagainya maka dia buka ke tak selalu dah. Kerana dia tak boleh bila ada benda-benda gitu. Sebab tu hadis dhaif saat itu ada jumhur ulama al-ummah mengatakan boleh diamalkan dalam bab fadailul a'mal. Itu saja. Wallahu a'lam. Nadifa ni insya-Allah dah surat doa ni kalau hak marai tak ada hatta dah marai. Surat doa tu ada hak hatta dah marai tu hak demo sang beli suku tu kerana tak ada kan rezeki tak ada. Kerana cepat sangat marai tu dalam tak hafal 5 minit kali. Bila kita isytihar inbox masuk cukup habis dah. 70 hari habis. Maka ada hak demo nak juga surat doa saat ni tu demo bayar dah. Beli tu harga kita dah hantar sok lah. Maka hak tu kita hantar kita dah marai kalau tak ada hari ni nanti saya nak cek tengok WhatsApp dah kok hantar dah kok hantar peraisan ni lah ni dah kerana dulu kita dah hantar same day boleh lah ni tak boleh. Kerana same day pun orang ramah dah. Agak nak tunggu takut tu ramah-ramah dah. Jadi ni surat doa dah. Auradus salawat wa ad'iyatul munasabat. Ada belaka doa ni tertulis bahasa Arab, lepas tu ada bahasa Jawi. Apa ni kanungnya dia atau orang panggil sarapan dia saat itu bahasa Jawi lah. Dan kita mohonlah pada fafak kita rian ru dah bahasa Jawi, bahasa Arab kita rian ru, kita belajar. Karena apa? Karena bahasa Jawi ni bahasa kita. Kita tengok, kita tanya orang apa je benda mudah. Benda sikit je. Insya-Allah. Bapa nang sedu ami ikmal ada lagi. Tapi hak demo dermo kemarin itu 70 tahun habis dah lah. Habis dah. Insya-Allah. Kalau nak sana itu inbox mari itu insya-Allah akan hantar kaum lebih kurang dah. Soalan 2, bagaimana nak menghafal Quran bagi mereka yang berumur 50? Allahu Akbar. Saya tahniah kalau umur tua ngapa Quran tu molek benar lah. Tak usah bimbang apa ngapa saya ngapa Quran. Lah ni saya berhenti dulu saya orok. Saya tak orok. Maka baru ni Covid kata boleh gimana? Saya ngapa buka sehari setengah muka sehari tapi kita baca Quran tu istiqamah lah baca Quran setiap hari. Pagi petang tu. Lepas tu kita ngapa juga Quran. Ngapa Quran?
Ngapa saat itu iaitu kita kena cara ngapa ni, kena scan bang, kena pakai otak, kena ingat ramah ni tu arak dia jalan tu kita patu kita tak sah tidur dan kita kena tak betul Quran betul gini. Nah, maka kita ngapa seayat ni ingat turun ayat kedua. Naik ayat yang pertama, turun ayat kedua gitu. Ingat ayat kedua, naik ayat pertama, turun ayat kedua, turun yang tiga. Tiga ni kita ngapa ingat naik pertama, dua, tiga. Ingat tiga tu ni turun yang keempat, turun keempat naik satu, dua, tiga, empat gitu. Ngapa. Dan kalau kita tua dia baca ayat lazim, tak apa ngapa ayat lazim. Dan wadduha. Dan kalau tak ingat lagi, kalau ingat kat juz 30. Saya alhamdulillah lah tak ada banyak ngapa, tapi kita nak tekoh kita nak bangun semaya tahajud contohnya tahajud contohnya yasin misal kita ngapa yasin maka kita baca yasin 2 rakaat sahaja kita semaya assalamu 5 muka yasin ke jadi wasa ada kelazatan ada rocat ada perasaan semaya lama ni ada perasaan innatul salati ahadikum lama innatun ala fikih Nabi sebut lama semaya tu lama innatun ala fikih Nabi SAW semaya lama kan Siti Aisyah radhiyallahu anha ada sebut kana yusalli Nabi semaya 4 rakaat 2 lah dia semaya la tasal an husnihin wa tulihin jangan tanya Nabi semaya molek dan lama setara mana sebab ada sebut Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi ya Rasulullah kena semaya siapa gitu lalu ya takana yusalli hatta tatawarrama qadamah Nabi semaya hatta bekok kaki-kaki diri lama berdoa Allahu akbar dan kita ngapa Quran bila ngapa Quran itu kita masuk dalam ayat Tuhan sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun kita Tuhan kami jaga Quran maka kita jaga Quran dengan sebab kita bagi kita ngapa maka Tuhan jadi kita ni seorang daripada orang yang jaga Quran juga tu dah tu siapa nak suruh doa tu dah inbox masuk insyaallah ada go apa siap lalu dah ngapa Quran molek lah ngapa Quran Allah saya tahniah kalau ngapa Quran muncul ngapa apa kita mampu buat bekal tu nak kubur kita dan kita semaya nak buat bekal untuk kita buat amal ibadat kita semaya bila kita semaya sore kita semaya lama sejam misal kita boleh semaya sejam sore kita berdiri ya Allah sedap kita semaya lama baca yasin sekaat baca tabarak sekaat misal baca apa lagi surah apa kita baca banyak-banyak sedap kita baca sore tak apa Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum perakan kindai main top noi dah ni kita dah jawab dah perakan saat ni tu kena tengok kalau perakan sangkum mo sama sisu nah perakan hak dengan KJL orang panggil perakan dengan KJL maka boleh kerana kerajaan duit hak kita kepada KJL bayar bulan 70 kok atau 100 itu orang panggil hibah mubtadaah atau mimbabi tabarru'at daripada bab tabarruk duit hak ia lebih saat itu orang panggil duit hak ia atas dasar ia kena jaga rakyat dia kena tolong rakyat dia maka kita boleh makan duit tuคนอื่นติดโควิดเพราะเราเป็นสาเหตุบาปไหม orang lain saat itu kena menyakit sebab kita penyakit COVID sebab kita berdosa ke tak? Kena tengok. Kalau kita tahu kata kita ada penyakit, maka kita pergi, maka itu berdosa. Kerana kita menyakiti orang lain. Nabi SAW sudah al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ni orang selamat, orang Islam daripada tangan dia, lidah dia. Kena selamat daripada dia. Pas dia pergi ada penyakit tahu, kalau dia tak tahu tak apa. Rufi'a an ummatil khata'u wa nisyana mastukrihu alaih. Tuhan tak kira kan? Mengapa kita tak tahu? Kita nak tahu mana atau kita ada penyakit. Tapi kalau kita saling songsai, kita rasa seka kata ya aku boleh ada, maka pada ketika itu jangan kita dok pergi. Ni banyak benda-benda gini ni. Kau tambah babon นะครับ ผลเรียนวิชาพละ แล้วอาจารย์สั่งงานให้ถวายบังคมกระบี่กระบองถ่ายวิดีโอส่ง เราสามารถ ถวายบังคมไหว้ได้ไหมครับ tak boleh dah semua saat itu tak boleh Tuhan sebut yaitu uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur
fajtanibur rijsa minal authan, kena jauh pada tokong berhala. Jenis-jenis pasal tokong berhala semua kena jauh. Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaula zur, jauh daripada benda bohong, ghair hunafa ghair musyriki, apa ni, hunafa lillah ghair musyriki nabi. Kita saat itu condong jauh daripada syirik. Kena duduk situ. Sebab tu kena jauh daripada benda-benda syirik, kena jauh daripada benda-benda besening. Dan benda-benda besening kita kena pergi royak. Kena pergi kecek dengan acan lah. Biasa boleh kecek. Kita boleh kecek dengan dia, royak atau acah ni agama Islam tak boleh. Agama ni sit hak kita. Agama syirak perang kita kena boleh pegang agama mana-mana. Maknanya agama kita, misi kita boleh tukti, yang boleh royak dia kata agama itu tak boleh. Maka dia tak boleh karu agama kita. Ini perlembagaan negara. Nah, tak ada masalah apa. Nah, jangan dok takut. Hak kita kena dok buat, kadang kita takut. Ya tak ada apa kali. Anai suruh. Nai siapa bukan Tuhan. Nah, lepas tu kita anai suruh kena buat. Sambut tok kau ngimik gapo, buka bunga, buka gapo. Ia tak ada gapo kali. Orang KJN tak ada apa dia. Kalau hak agama dia faham, ya ada agama juga. Orang Malaysia ni yang agama dia kuat. Dia hormat agama. Nah, sebab tu bila kita sebut sakut parang agama, dia hormat. Dia tak apa. Tapi fok kita duk jadinya. Fok kita duk jadi. Raja lagi tak apa bila sebut agama. Tapi duk jadinya fok kita. Sebab itulah. Nah, kalau campur sakut pauk dengan semuh dan sebagainya, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaula zur hunafa lillah ghairu musyrikin bih wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Sebab tu talih. Ingat malam. Ni PC saya nak ayat, insya-Allah malam ni buat rekan malam. Malam ni akan buat rekan malam dah, iaitu buat teteh hijrah malam ni insya-Allah. ถ้าเราติดหนี้เราไม่ทันจ่ายแต่เจ้าหนี้เสียชีวิตแล้วเราไปจ่ายกับลูกเขาได้ไหม Kita lekat hutang tak ada nak bayar, maka tiba-tiba dia mati, tuai hutang mati, maka wajib kita kena bayar. Bayar ke dia? Bayar kepada ahlul warasah, keluarga dia lah, keluarga yang tahu belaka, jangan nak wisah kan. Nah, kerana nama gak sore tu ambil senyap-senyap, maka kita pergi wi ramai-ramai kepada royak adik-beradik dia, bakal ni duit hak ayah. Maka saya nak bayar hutang. Bayar hutang ni wajib walaupun mati dah. Kena bayar semata. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Jadi kita kena bayar hutang dah. Wajib kena bayar hutang. Baca doa dari hadis sahih sudah memadai. Jangan duk reka-reka dalam ibadat. Baca doa ni boleh. Tak semestinya doa ni ya boleh dengan bahasa apa pun, dan doa ni selagi kita tidak kita boleh doa dengan doa maksur. Tak semestinya dengan hak hadis sahih dak doa ni. Tapi jangan ada makna yang salah lah. Sebab tu kita boleh doa. Tak semestinya doa hak sahabat kadang-kadang tak Nabi tak kata pun doa hak apa lagi ni, doa yang maksur orang panggil, doa hak pada tabi'in ada doa. Banyak doa. Sebab tu, tapi orang panggil doa yang paling baik sekali ialah doa al-Quran. Doa al-Quran, doa ad'iyah minal Quran was sunnah, tu paling molek kali. Doa al-Quran dah deh, tu molek sekali. Kerana nak gila awal Quran tak leh dah. Nak lawai pada hadis tak leh dah, Nabi sebut. Tapi ada juga doa. Doa saat ni dia ada doa orang panggil macam doa hak sayup. Bahasa Arab sebut doa hak Arafah. Doa Arafah, doa bukan pada masa Nabi pun, tapi doa hak kita baca saat ni tu dia sayup orang panggil, ada perasaan hati kalau reti makna dia. Tu boleh. Ya sab warab terosab welalamat dai mai. Kita boleh kedak terima ambil terosak ni ketika orang duk telefon dan semaya jawabnya tak leh. Itu af'al ghairus salah. Kita duk buat perbuatan bukan perbuatan semaya. Batal semaya kita kerana kita duk buat perbuatan bukan perbuatan yang disuruh oleh semaya. Maka itu batal semaya. Salah ke bapa baca hujjah atau baca
hujjatah. Muka 93 baris 5. Dan surah doa saya ni 93 baris 5. Warham gurbatana wa gurbatah walaqqihi hujjatah. Hujjatah ni hujahnya. Wala taftinna ba'dah. Baca hujjatah dah. Hujjatah. Bukan hijjah. Kalau hijjah jadi haji, hujjah ni jadi hujjah. Hujjah dia lah minta Tuhan kukuhkan hujjah dia. Selamat tahun baru si ubat tu 43 dah. Alhamdulillah บาบอถามว่าเราอ่านดุอาปีใหม่ของเราช้าหน่อยได้ไหมเช่นไม่อ่านหลังอัสรีไปอ่านหลังมักริบอย่างไร Kita tak ada baca dak lepas asar, kita baca lepas maghrib belaka boleh tak boleh doa, tak ada masalah gapo doa ni tidak dikaitkan dengan masa. Allah Subhanahu wa taala firman qul ud'ullaha wa ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Boleh kita nak doa bila-bila pun. Nabi kata ma min muslim yad'u da'watan, tak ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala satu doa malaikat Tuhan akan terima dia dengan salah satu pada 3 perkara. Pertama, emo Tuhan wik dia, emo Tuhan taruh ke akhirat, emo Tuhan sipai pala pada dia. Dan ada sahabat tanya izan nukthir, Nabi kata Allah akthar. Maka banyak kan. Suruh banyakkan doa. Suruh banyakkan doa. La syai'un akrama min doa. Kita banyak doa. Awal tahun doa pia tu doa pia ni doa gila. Nak pergi baca lepas ngorek lepas iso. Hari ni pun boleh baca lagi. Tak ada apa. Dan doa tak ada bukan waktu sepos semaya tak leh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya ada waktu, doa tak ada waktu. Lepas 3 bulan dah kita nak baca doa, tak ada masalah apa. Tu. Situ tak ada masalah apa. Doa ni sunat. คนที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงเวลาถ่ายติ่งหรือหัวออกมามากกว่าจะเข้าเป็นปกติใช้เวลาชั่วโมงบางวันก็เลยเวลาละหมาด 1-2 วักตูเราจะละหมาดก็ต่อได้เพราะเวลาออกติ่งหรือหัวปวดจะนั่งก็ลำบากสำหรับคำถามนี้คนพิการยืนไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นครับberlaku bawase ni bukan kata pada masa kita sahaja. Pada masa Nabi ni ada Imran bin Al-Husain dengan sad radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir, yata aku ni jadi sakit bawasir. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salah pada semaya. Faqala, Nabi kata salli qa'iman. Nabi kata semayalah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, maka semayalah duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tak kuasa maya teletai nyingeng. Buat apa hak kita boleh buat? Kena semaya, tak leh tak semaya dah. Siapakah habis waktu tu tak leh, kena semaya. Buat apa hak kita mampu. Ya tak masuk. Nak buat lah mana kita ambil apa hak yang kita mampu tu lah. Duk nanti siapa kata ubik waktu saat ni tu tak leh. Kena semaya lah waktu saat ni. Kerana apa? Kerana jadi penyakit dah. Tak leh maka kita kena semaya juga. Tengok Nabi tu salli qa'iman kepada Imran bin Husain. Dia kanat bi bawasir, penyakit bawasir. Nabi suruh semaya. Tak leh nyatak, tak leh nyatak tidur, kena semaya semata. Tak leh tak semaya dah. พ่อป่วยหนักที่มาเลเซียผมต้องทำไงบาโบmak ayah ni demam teruk di Malaysia walah ana. Kalau boleh pergi kok gilah. Kalau boleh pergi kena pergi. Karena apa kena kita tengok ibu bapa kita. Wa bil walidaini ihsana. Kena pergi. Kita tengok ibu bapa kita dia sakit saat ni tu. Kena kita tolong dia.
Selamat menyambut tahun baru hijrah. Semoga doktor sentiasa sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Thong mia pum nak 10 kokแต่ใส่ตลอดต้องออกzakatไหม Bini saya dia kata ada emas 10 kok pakai sok mau keluar zakat tak? Tidak kena keluar zakat kalau duk tangan saat ni. Kerana duk pakai sok mau. Bila duk pakai sok mau tidak dikeluarkan zakat. Tak kena keluar. Hak duk simpan tu kena keluar zakat. Tu. 10 kok ni biasa ya. Orang pakai tu golek, orang kaya-kaya pakai 10 kok. Orang susah-susah pakai 5 kok, 2 kok gitu yalah. Salam apa puasa sunat neng Muharram dai maikah selamat tahun baru khairu raiti kamlang rabat. Tak ada disunatkan. Satu Muharram tak ada disunatkan. Sebab nak puasa saat ni tu puasa bukan kerana satu Muharram tu boleh lah. Puasa sunat tu apa? Tak ada masalah apa. Sunat ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu 70 qarifan minan nar. Atau kama qala, tak ada seorang puasa satu hari malaikat Tuhan jauhkan dia pada 70 tahun daripada api neraka. Tu tak ada masalah apa. Yang iruk niat puasa satu Muharram kerana tak ada puasa satu Muharram ni. Hak adanya suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Ashura. Puasa Ashura. Nabi kata ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru sanata allati qablah. Nabi kata aku berharap jadi kifarat dosa hak tahun telah lepas. Puasa Ashura. Nabi kata in ishtu fil qabili, kalau aku hidup tahun depan la asumanna tasi'a, aku nak puasa hari 9 pula. Kerana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khaliful yahud, suruh menyalahi orang Yahudi. Orang Yahudi puasa Ashura. Nabi mari Madinah, Nabi tak ada puasa apa? Puasa Ashura orang Yahudi. Puasa sebab apa? Sebab pada hari itu diselamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan, maka dan diselamat Nabi Musa, maka orang Yahudi bersyukur. Nabi kata kita berhak bahawa dengan Nabi Musa. Maknanya kita berhak, orang yang paling berhak kena turut Nabi Musa, bukan fak dia neraka Nabi Musa. Maka puasalah kita. Tapi dia kata kita menyalahi fak dia, kita puasa pula. Nabi kata tahun depan kalau aku ada lagi nak puasa hari yang ke 9 pula. Tapi Nabi wafat, tak ada puasa hari 9. Salam apa buat klip semaya qada. Maya qada ni supaya maya ning ya. Dah klip saya dulu hak qada, nanti saya nak royak. Saya nak post mula insya-Allah. Hak qada semaya. Bapa tara lama sunat subhi konแล้วqada lang lamat subhi ได้ไหม Kita semaya sunat qada, kita semaya sunat sebelum subuh. Lepas tu kita nak qada lepas subuh boleh tak? Boleh qada ni bila-bila boleh. Tu kerana wajib segera kan.จะถามว่าเรามีพี่น้องหลายคนพ่อยังมีชีวิตอยู่แต่สวนเงาะเขานั้นเราเก็บ คนเดียวส่วนคนอื่นไม่ได้เก็บได้ไหมถ้าพี่น้องคนอื่นไม่สบายใจแต่พ่อให้เราเก็บผลmak ayah kita suruh kita caralah, suruh kita pergi naik suruh apa boleh lepas tu duit tu serah pada ayah gitu je lah. Lepas tu ayah nak duit kita tu duit lah, nak duit orang lain tak duit. อยากให้บอกอธิบายเรื่องซื้อรถผ่อนกับไฟแนนซ์การจ่ายเงินดาวการผ่อนการอักะซื้อขายแบบไหนให้ถูกหลักอิสลามเพื่อไม่ให้เป็นดอกเบี้ย makasih. Jadi kita ni biasa kok kita pergi beli kereta ni yang ada tanakan mari nak buat finance dengan kita. Tak kira lah kereta tangan satu, kereta tangan dua, semua saat ni tu kita ada finance. Kalaulah kita nak beli dengan dia, kita tak sewa jadi reba. Bismillah. Kalau kita beli, kita tak sewa reba, kita jangan bergetah. Hak kita tak beli lani tu banyak kita bergetah. Kita pergi beli ke barisak, lepas tu kita pergi bergetah dengan tanakan. Tak kira lah tanakan ke apa, bila kita bergetah, maka kita kena bayar lebih. Suan tang saat ni tu, iaitu 80% misal.
Kita kena bayar 100,000 misal, lebih pada rega sah, maka bayar lebih 100,000 itu riba. Lepas tu cara kita nak buat lah tok sewa itu, kita kena pergi akad jual beli. Kita kena royak file kan kai atau file finance hak barisan hak tanakan saat itu, kita kena royak dia kata kita nak turut lakan Islam. Iaitu kita nak wia akad, wia pergi beli kereta hak kita nak beli saat itu dengan barisan dulu. Dia pergi akad jual beli, dia bayar cash kepada barisan Toyota, Isuzu atau Honda apa sajalah. Kemudian bila dia beli kereta siap dah, maka dia mari jual kita. Jual kita dengan harga, contoh dia beli 700, maka dia mari jual kita dengan 800,000. Lebih 100,000. Bayar jual dengan sore, iaitu harga sebulannya bayar 10,000 contohnya. Maka kita akad jual beli dengan Hasan ni. Tu maka pada ketika tu tak ada jadi repot muka akad jual beli. Tapi lah kita jual beli kita saat itu kita jangan putus lah sore saat ni. Bila kita putus, kadang-kadang ya jadi apa ni jadi dok biar pula fault dia. Sebab tu kita kena jaga bayar saat ni supaya tidak lebih daripada poh kita akad jual beli saat ni. Itu caranya. Dan kalau kita bayar, orang panggil kita bayar muka. Bayar muka hari itu. Maknanya kita pergi bayar muka kereta saat ni. Bila kita bayar muka, kita bayar muka dengan barisan saat itu, kita tak sah kira kata kita bayar muka dengan barisan lah. Kita kena royak dia kata duit ni iaitu kita bayar muka dengan tanakan lalu. Lepas tu dia nak cara wiktikan duit dia nak buat lah, nak ikut dia lah situnya. Tapi kita akad dengan duit kita saat ni tu kita kira dengan tanakan lah. Maknanya tanakan beli. Bukan kita pergi beli dengan barisan tak lah. Dengan barisan ni tidak kena mengena kita. Hanya kita pergi beli dengan barisan. Apa ni kita pergi barisan tu jual kepada bank saat ni baru jual kita. Itulah cara hak boleh kita lari lah. Tidak kita kena cari baik selai lah. Lebih mudah. Kita perlu tanya semua kena baik selai tak buat atik. Yak hai tam nang sưเล่มใหญ่เพื่อคนแก่ตัวหนังสือใหญ่กว่านิดหนึ่งแต่เนาะวีสุราดอนี่ฮอบซาแกแต่ฮนี่ปุ๊บซาดะlu kira ni kop sa supaya supaya ngap sada. Huruf-huruf dalam itu besar sepuluh Quran lebih dari Quran lagi besar tu lagi. Tapi kita buat halus boleh wakil tu ya. ที่บ้านเลี้ยงแมวก็เดินไปมาตามประสาบางทีก็เดินเข้าออกห้องน้ำและบางทีก็เดินออกไปนอกบ้านอยากทราบว่ารอยเท้าแมวที่ผ่านการเดินไปมานั้นแล้วมาเหยียบบนสยามดอกละหมาดของเราอยากทราบถือเป็นnajisไหมhak ni orang panggil tak apa dimaafkan karena kita tak tahu. Kucing yang pergi ke mana ke apa, waktu kita tak nampak. Kalau kita nampak ibarat jejak tahi, maka pada ketika masuk jejak tak boleh. Ni cuci. Nampak dia cuci atau kita tak nampak tu dia cemar ke apa kaki dia kering, maka tak ada masalah. Tu kerana dia ni orang panggil Nabi sebutnya iaitu laisat binajis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Dia ni duduk jenis biasa duduk pergi mari depan kita. Tu masuk tubik. หนังสือสันนี้นะอินบ็อกมาอีกการเทคนิคการเทคนี่เด้อินบ็อกมาอีกนะอัสสลามุอะลัยกุมอับบะAhmad Abdul Wahab satu zaman tak dengan Syekh Daud atau berapa lama jarak di antara Muhammad Abdul Wahab keduanya. Apa pandangan Syekh Daud terhadap Muhammad Abdul Wahab? Kita nampak berkali dia ni Syekh Daud ni 200 tahun dah. Saya tak pasti ni hal sejarah ni dah. Tapi Muhammad Abdul Wahab ni berkali dulu pada tu sikit masa. Dulu pada Syekh Daud sikit kot. Tapi tak ada kau masa tu dia tak ada orang-orang kita ni di Mekah tu masih tidak ada lagi, tak tersebar mana lagi akidah Wahabi ni
Dan masa tu syekh-syekh tu banyak lagi duk ngajar akidah khalaf ni. Wallahu alam lah. Empat betul nanti saya nak tengok lah hana.มีทหารอิสลามคนหนึ่งถือโต๊ะคงลง TikTok เขาอ้างว่านี่ตาเลยอ้างกับปอสุโมตุเราอ่านยาซีนเราจำได้แล้วเราไม่มีนักละหมาดแต่kita baca yasin kita ingat dah kita tak ada ais maya tak apa baca tak apa nak bawa Quran ni nak pegang Quran tu tak boleh Quran tu nak pegang tak bolehnyaบาบอเรียนเปิดวันที่อะไรtak payah เราเลี้ยงดูมารดาต่อมามารดาเสียชีวิตแต่มารดาฝากเก็บที่เราจะทำอย่างไรฝากเก็บกับพอkalau duit kalau duit saat ni tu kena bagi zakah lah, kena bagi zakah semua saat ni tu. Niส่วนเกินที่เท่าไหร่กับพอtak payah tu Cik Ruslan. Assalamualaikum ครับผมเคยอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักตอนที่เป็นโควิดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบางคนหายใจไม่ออกจนเสียชีวิตข้างๆผมตอนใกล้เสียชีวิตถ้าเราสอนกล่าวชะฮาดะห์จะดูยาวเกินไปไหมถ้าเราสอนคนใกล้เสียชีวิตกล่าวว่าอัลลอฮ์อย่างเดียวได้ไหมถือว่าตายไหมถือว่าตายในอีหม่านไหมada Nabi SAW sabda man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah siapa ada akhir kata dia la ilaha illallah dakhala al-jannah masuk syurga kita kena ajar la ilaha illallah dah la ilaha illallah บาพหุวัฒนธรรมเป็นยังไงพหุวัฒนธรรมni maknanya kita saat ni tu kita meraikan hak demo bukan kita buat benda hak demo dak kita meraikan maknanya kita tak ada kata demo gitu gini maknanya pahu saat ni tu boleh hidup okey Islam dulu tu banyak ke di Mesir duk sekali Kristian ada masalah ke apa tapi kita tak ada kata kita kena dok mek tokong dok mek gapo siapa pun agama kita tak ada ibu kandung dengan ibu akad ni ibu kandung lah kita kena taatnya ibu akad pun kita kena meraikan buat baik niกรณีซื้อรถมาคิดทางไฟแนนซ์เพิ่มคำผ่อนค่าประกันชีวิตหรือประกันภัยด้วยราคาด้วยเราสามารถเอาได้ไหมdia orang panggil prakan saat ini tu kita nak prakan tak boleh tapi hak yawi tu orang panggil kita mai kiau gapo tu kerana gapo kerana hak ya bila beli kereta baru dia akan prakan dengan sendiri tapi kita nak pergi prakan tak boleh tapi ya prakan wi hak tu yang kedua pula orang panggil suan tang saat ni tu tak apa rega mahal sikit tapi kena akad jual beli itu hak ada ulama sebut bai'un bit taksid boleh jual dengan sore tu boleh tapi rega tekas sikit tak apa tapi kena akad jual belilah jadi jual beli bukan jangan jadi bertai itulah itu saja pada hari ini itulah saja pada hari ini terima kasih semuanya masuk pukul 8 dah panjang dah tupung malam ni pula insya-Allah kita akan kajian tentang hijrah lepas tu dah bukalah soalan lebih kurang semua tu lah banyak saja terima kasih semua yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.